Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu kemenangan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan sebagai pemimpin kerajaan hari ini. Sudah pasti ramai yang mahu menumbangkan Anwar Ibrahim. Ada juga sampai mahu mengheret Anwar Ibrahim ke mahkamah, memaki hamun Perdana Menteri yang berkata Anwar Ibrahim tidak layak untuk jadi Perdana Menteri dan perlu membubarkan parlimen dan sebagainya. Banyak serangan diterima oleh Anwar Ibrahim. Terutamanya musuh politik Anwar Ibrahim yang mahu Anwar dipecat, yang mahu Anwar tumbang. Tapi sebenarnya saudara-saudara ini satu bukti. Anwar selangkah lagi di depan, selangkah lagi di hadapan semua musuh politiknya ataupun musuh yang cuba untuk menumbangkan Anwar Ibrahim. Rasanya termasuk Mahathir, termasuk Muhyiddin, dan semua kepimpinan politik yang cuba untuk menjatuhkan Anwar. Ini satu kemenangan Anwar yang terbaru. Perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 8 Oktober, Anwar ditanggah ke-15 pemimpin Islam berpengaruh dunia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menduduki tempat ke-15 sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia berdasarkan edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Perkara itu dikongsikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming menerusi hantaran di aplikasi X yang mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri apabila berjaya menaikkan kedudukannya di tangga ke-15 berbanding ke-17 tahun lepas bagi kategori sama. Kejayaan ini menunjukkan satu teladan ketokohan dan kepimpinan yang inklusif untuk masyarakat berbilang kaum menurut Ngah dalam hantaran berkenaan. Saudara-saudara, ingin saya highlight di sini. Anwar Ibrahim yang berjaya menaikkan kedudukannya di tangga ke-15 berbanding ke-17 tahun lepas bagi kategori yang sama. Bermakna Anwar Ibrahim mendapat satu peningkatan dan ini menjadi teladan kepada ramai orang dan mungkin ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim sebenarnya layak untuk terus menjadi Perdana Menteri. Mungkin berpenggal-penggal lagi. Dan sekaligus ini satu lagi berita buruk untuk uh, musuh politik Anwar Ibrahim. Mungkin dah boleh ucap selamat tinggal kepada mereka. Berdasarkan penerbitan itu, Anwar merupakan antara 50 individu yang tersenarai sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia selain Raja Jordan Raja Abdullah II Al-Hussein yang menduduki tangga pertama, Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud ke-5 dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke-18. The Royal Islamic Strategic Studies Center yang menerbitkan buku itu juga berkata, Anwar berada di tangga ke-9 bagi kategori pemimpin dan ahli politik Islam berpengaruh dunia, mengatasi Prabowo ke-10 dan Presiden Mesir Abdel Fattah Said al-Sisi ke-11. Penilaian ke atas mereka dibuat berdasarkan pengaruh masing-masing dalam membuat perubahan dari segi budaya, ideologi, keuangan, politik, dan lain-lain ke atas komuniti Islam dan juga di peringkat antarabangsa. Dalam pengenalan ringkas mengenai Anwar, penerbitan itu menyatakan Perdana Menteri lantang mengenai perjuangan rakyat Palestin dalam menghadapi kekejaman Israel. Anwar Ibrahim telah menjadi penyokong lantang hak Palestin untuk menentang pendudukan. Pertemuannya dengan pegawai Hamas, termasuk pemimpin Hamas yang dibunuh, Allahyarham Ismail Haniyeh, telah mendapat kritikan daripada Amerika Syarikat. Siaran media sosialnya yang menyampaikan ucapan takziah selepas pembunuhan Ismail Haniyeh telah diturunkan
yang mendorongnya untuk berkata, biar ini menjadi message yang jelas dan tidak berbelah bagi kepada Meta. Hentikan sikap pengecut ini dan berhenti bertindak sebagai instrumen rejim Zionis Israel yang menindas menurut penerbitan itu. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, di dalam kerajaan perpaduan, gabungan parti-parti komponen di dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, di mana Pakatan Harapan ada di AP, ada Amanah, ada PKR, manakala Barisan Nasional pula bersama dengan UMNO, MIC, dan MCA. Saudara-saudara, di dalam parti gabungan Pakatan Harapan, mungkin ada yang kata kekuatan sebenar parti adalah daripada PKR, kekuatan sebenar parti adalah daripada DAP, ataupun mungkin kekuatan daripada parti PH adalah daripada Amanah. Namun saudara-saudara, sebenarnya kekuatan parti itu adalah milik seluruh gabungan parti itu. Namun saudara-saudara, kenapa tiba-tiba ada satu berita dikongsikan daripada Malaysia Kini bertarik 6 Oktober. DAP tak pernah mengemis jawatan dalam kerajaan Johor, kata Anthony Locke. DAP tidak pernah meminta penubuhan kerajaan perpaduan di Johor, apatah lagi mengemis sebarang jawatan dalam kerajaan negeri itu. Ini bukan untuk di dalam nasional, bukan untuk kabinet kerajaan perpaduan, tetapi untuk kerajaan perpaduan di Johor sekiranya ada penubuhan itu. Setiausaha agungnya DAP, Anthony Locke berkata, DAP menjunjung titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar Shah, yang menitahkan tiada pembangkang di Johor. Sebaliknya, hanya ada wakil pengimbang. DAP tak akan minta untuk menubuhkan kerajaan perpaduan di negeri Johor. Kita selesa, kita memainkan peranan dan menjadi pengimbang kepada negeri Johor. BN menang 40 kerusi, PH ketika itu lawan BN menang 12 kerusi, tambah 1 kerusi muda, BN menang 3 kerusi. Jadi BN dengan selesa boleh menubuhkan kerajaan di Johor dengan majoriti yang kuat. Itu hakikat yang kita terima. Jadi saya nak menyatakan pandangan dan pendirian DAP bahwa DAP tidak pernah dan tidak akan mengemis jawatan kerajaan. Katanya ketika berucap rasmikan konvensyen biasa DAP Johor. Sebelum ini beberapa pihak dalam PH termasuk Amanah terus mendesak supaya kerajaan perpaduan ditubuhkan di Johor, susulan kemenangan BN pada PRK Dun Mahkota. Cadangan itu menerima reaksi beberapa pemimpin BN, termasuk Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh, yang kemudiannya menimbulkan polemik berterusan antara PH dan BN. Mengulas lanjut, Locke berkata, polemik kononnya PH Johor mahu kerajaan perpaduan ditubuhkan perlu dihentikan. Tuan-tuan berkaitan dengan ini, apa komen Anda?